Hai, salam kejayaan kepada anda. Selamat datang ataupun apa khabar diucapkan daripada saya, daripada tim Black Magic. Ini adalah minggu yang ke-10 anda bersama kami. Anda perasan ataupun tak, dah 3 bulan dah kita bersama di dalam platform Black Magic Marketing Mentorship BMM ini. Alright, 10 minggu dah macam saya cakap tadi. Of course ada banyak benda yang anda belajar dalam platform kami. Tetapi saya ingin ingatkan, sekiranya anda tak mengaplikasikan ilmu-ilmu yang anda belajar, of course tak ada peningkatan ataupun tak ada impact dalam perniagaan anda. Siapa yang bertindak saja yang akan dapat dia punya hasil yang luar biasa. Okey, sebagai peniaga, anda perlu tanya diri anda, benda paling penting dalam bisnes. Sebagai peniaga, anda kena tanya diri anda, benda paling asas dalam perniagaan anda. Nak tahu jawapannya, anda kena tonton video yang ada dalam minggu ini. Tapi hari ini saya nak bagi anda beberapa tips, iaitu jika anda seorang usahawan dan juga anda terlibat dalam sales dan jualan, kunci kejayaan anda adalah asas pelanggan anda. Betul? Kunci kejayaan anda adalah asas pelanggan anda. Alright, dalam video ini Dr. Aziza menjelaskan kepentingan membina asas pelanggan anda dan langkah-langkah yang anda boleh buat untuk tingkatkan jualan anda. Jadi lebih ramai pelanggan yang anda bina, lagi tinggi anda meningkatkan jualan sales anda. Tanpa melengah masa, saya ingin anda terus menonton di dalam platform minggu ini. Sediakan pen dan kertas. Pastikan anda komited dan fokus dalam sesi pembelajaran. Selamat menonton. Bisnes, nombor satu cerita bisnes bukan pasal modal duit. Mungkin tak faham lagi apa yang kita buat daripada pagi semalam. Daripada pagi semalam, kita tengah membina brand you. Sebab kenapa nak bina brand? Tuan-tuan dan puan-puan, apakah benda paling penting dalam bisnes? Tak. Siapa boleh beritahu saya? Saya bagi dia hadiah. Apakah nombor satu penting dalam bisnes? Seorang. Siapa nak bagi? Sekejap saya pilih apa saya nak bagi. Okey, saya bagi magnet, tapi saya sign. Sekejap. Seorang je. Saya test. Okey, apa dia? Salah. Belakang tu main sini. Yang baju biru tu. Mari kita dengar. Shh. Jegit je bagi dia mic. Cakap je, apa dia? Hai. Assalamualaikum. Nama saya Zuna. Hai, okey. Jawapan dia. Ilmu dan sistem. Salah, lain. Shh. Lagi orang lain, baju putih tu. Baju putih tu. Bagi dia pegang mic. Passion. Salah. Tu. Belakang lagi. Bagi belakang sikit. Belakang sikit. Bagi seorang pegang. Cakap, tu. Why? Salah. Belakang lagi. Bagi baju merah tu. Kotak. Salah. Belakang lagi. Lagi. Stop. Siapa situ? Anyone? Friends, kawan. Salah. Lagi. Belakang lagi. Situ. Pilih seorang le. Mentor. Salah. Last. Salah je habis. Seorang last. Stop. Situ. Bagi seorang. Add value to Habis. Dah lah. Come on lah. Dalam bisnes, benda yang paling penting apa? Saya faham, mentor penting, ilmu penting, sistem penting, tindakan penting, impian penting, diri sendiri penting. Apa benda paling penting dalam bisnes? Pelanggan. Okeylah, bagilah. Sian dia. Bagilah. Dia dah panjat kursi je tu. Minta pen. Dah ada banyak dah. Minta pen. Tak ada pen lah, tapi tak payah. Pen. Lambat lah tu. Tak faham. Fast action, fast result. Nama, Rafidah Hamidah.
Alah gurau je alah. Dia pun tak tahu, dia tak tahu, dia tak tahu. Dia tak pernah tengok cerita tu. Hamidah, Rafidah. IJI terakhir. Kena simpan 100 tahun ni. Sebab lagi 100 tahun saya ni legacy. Saya tahu. InsyaAllah saya tahu. Kalau ada ni buku sejarah akan tulis pencetus usahawan moden yang merevolusikan bangsa Melayu. Okay. Adalah sastrawan negara. Sastrawan negara pula. Anyway, bisnes tuan-tuan, anda jangan cerita, oh aku nak modal duit, aku nak tu, aku nak ni. Mana usah tahu apa, pelanggan. Dia ada orang cakap, masalahnya macam mana aku nak ada pelanggan, aku tak ada kedai. Tak payah kedai untuk buka pelanggan. Tak payah buka kedai untuk ada pelanggan, salah. Saya bagi contoh. Kenapa saya kata pelanggan? So, satu orang ditanya, saya nak buka kafe, nak buka restoran. Okay, you nak buka apa benda pun, you nak apalah sekali dengan bisnes? You nak apa? Okay lah, saya faham lah, you nak add value semua. Tapi sebenarnya you nak apa last sekali? You nak duit kan? Siapa buat bisnes sebab nak duit? Nak kata say I. It's just okay lah, last sekali you nak duit. Of course, dapat duit tu, you ada proses, add value, you nak bantu orang, fine. Tapi last sekali, dalam dunia, manusia sebagai manusia selain pahala, kita nak duit. Boleh je you buat free. Itu namanya charity. Daftar satu. Namanya charity organisation. Namanya NGO. NPO. Non-profit organisation. So kalau nak buat charity, you letak bawah parking sana. Tapi kalau you bukan buat charity, tapi you nak add value. You buat business dan add value, you perlukan pelanggan. Dan nombor satu you perlukan, bukannya modal dulu. Yang you perlukan adalah pelanggan. Pelanggan adalah aset kepada business you. Tak kisahlah apa bisnes sebenarnya, apa barang pun. Cakap orang sebelah, apa barang pun. Itu cerita nombor 2. 3, 4, 5. So you nak pelanggan. Okay, kita convert pelanggan, perkataan pelanggan ni kepada apa sebelum jadi pelanggan? Dia apa sebelum jadi pelanggan? Okay, bahasa insurans dia pakai prospek. Okay, kita guna bahasa manusia biasa. Potensi pelanggan. Betul-betul? Belum jadi pelanggan lagi. Dia berpotensi jadi pelanggan. You understand? Potential to be our customer. Tapi adakah dia mesti jadi our customer? Tak pasti. You want to learn this or not? Berapa ramai potensi customer you dekat Malaysia ni? Berapa ramai? Then you would understand 29 million people. Betul? And then baru you kecilkan scope dia ikut fokus niche you. Kenapa saya cerita pasal pelanggan? Dan kenapa saya cerita pasal potensi pelanggan? Lagi ramai potensi pelanggan kenal kita, lagi banyaklah peluang kita convert jadi pelanggan. Okay, you buka Facebook page, you create satu Facebook page. You seorang like, bini you seorang like. Ramai tak potensi pelanggan you? Berapa orang? Diri sendiri dengan bini. So aku jual kau jual aku. Aku jual kau jual aku. Okeylah. Tiap hari malam Jumaat. Habis tak tahu nak buat apa dah. Kuat gelak kak tu. So apa you nak buat? You nak build, you punya potensi pelanggan punya base. Dengar betul-betul. Anda nak buat bisnes kafe ke, insurans ke, road tag ke, nak buat kedai basikal ke, anda tak nak buat kedai sekalipun, saya tak kisah. It doesn't matter to me now. I learn these few years especially. Number one, you nak build adalah, nombor satu, you nak build pelanggan tu. Macam mana nak build pelanggan tu? You come back to the basic. You need to build the tribe. You nak bina satu kumpulan. Satu kumpulan, satu follower, satu group. You nak dapat build that potential pelanggan. Senang cerita macam ni. Ini rumah saya. Saya nak 29 juta penduduk Malaysia ni masuk dalam rumah saya. Faham saya cakap? Kalau makin ramai masuk rumah saya ni kena dibesarkan. Masuk lagi ramai. Ada tak orang yang masuk kedai kita dan keluar? Ramai. So, bila kita create Facebook atau website, itu macam rumah kita. Kita nak orang singgah. Okay, kita tak berniaga apa-apa lagi. Itu nanti kejap. Kita cerita pasal build pelanggan dulu. Katalah saya buat satu Facebook ataupun website dan saya cerita pasal fokus saya tentang bagaimana
bagaimana okey, saya kata saya cerita pasal kopi. Saya suka kopi. Favorite saya kopi. Dan saya cerita tentang pengalaman saya minum pelbagai jenis kopi. Dan perbuatan kopi. Macam mana orang buat kopi. Kata saya suka buat kopi. Berapa orang sini suka minum kopi? Jujur katakan. Ramai rupanya. Dan saya cerita penyediaan. Saya letak video dekat blog saya atau Facebook saya. Agak-agak lama-lama saya sharing pasal kopi. Ada tak orang yang suka kopi ni yang sama suka macam saya? Yang akan follow Facebook ataupun web saya. Blog saya. Ada atau tidak? So the first step adalah kita build base untuk tempat orang dapat datang singgah kat kedai kita. Okay? Teknik ni dia bukan macam marketing. Marketing ni direct. Direct ni macam terus terang. Aku nak kau beli. Saya bagi contoh. So this is very interesting subject. Semua orang dengar cerita ni. Saya pernah dengar kata-kata say I. Orang malam tadi somebody posted which then I terus ambil. I cakap, I nak share dengan you. You dengar apa yang dia cakap. Dia cakap adalah satu orang profesor explain. Kalau you pernah dengar, you diam. Satu profesor mengajar student MBA dia, master MBA student, tentang apa maksud marketing. Apa beza marketing satu marketing dengan marketing yang lain? Pemasaran. Faham tak marketing itu pemasaran? Nak dengar cerita? Saya pernah dengar kata say I. So profesor ni explain. Dia cakap, yang pertama, dengar betul-betul. Anda nampak seorang wanita cantik di parti. Majlis ke, parti ke, majlis makan ke. Anda satu perempuan yang cantik, yang gorgeous. Kemudian anda pergi kepada dia dan anda cakap dengan dia, saya ni kaya, kahwinlah dengan saya. Itu namanya direct marketing. Atau itu sebenarnya bukan direct marketing, itu adalah direct sales. Indirect you tengah marketing, tapi sales. Okay, itu direct marketing. Kahwinlah dengan saya itu marketing. Kalau you cakap, you pergi kat perempuan ni, saya kaya, saya kahwin dengan awak, ini cincin dia, tolong terima. Itu namanya direct selling. Marketing ni dia macam ada option, dia bukan dia tak push. Dia macam beritahu, saya ni kaya, saya ni. Saya tengah cari orang nak kahwin dengan saya. Kahwinlah dengan saya. Itu, dia tak paksa. Dia masih macam bagi tahu je. You faham saya cakap? So kalau anda produk, kalau anda datang ke orang, belilah. Itu apa? Direct selling. Kalau dengan orang dari cakap, saya actually ada produk ni, which is good. Ramai orang minum ni, makan ni, whatever, bagus, you know. Kalau you berminat, mungkin you boleh cakap dengan I. Itu apa dia? Sharing dan direct masih lagi direct, cuma dia lebih soft. Faham tak saya cakap ni? Okay, now. Yang kedua, faham direct ni? Yang kedua, dia cuba nak explain terma kedua dalam pemasaran. Terma kedua adalah, dalam satu majlis yang sama, kawan anda pergi dekat perempuan yang cantik. Ini tadi satu kes yang you pergi direct. So, dalam majlis yang macam tu, jamuan, you nampak ada perempuan cantik, you tak pergi direct. You suruh kawan you pergi dekat orang tu, kawan perempuan tu, dan you cakap, weh, dia tu kaya. Dia tengah cari jodoh. Itu namanya indirect marketing. Faham tak saya cakap? Ataupun third party referral. Bagus tak teknik tu? Sebenarnya bagus. Antara direct dengan indirect, teknik tu adalah agak bagus. Clear? Okey. Yang ketiga, saya dapati ramai orang menguap 4 kali dah daripada tadi. Okay, teknik tadi yang pergi walk into the girl and then bagi tahu dengan dia, orang tu adalah kaya. Itu juga indirect marketing, itu juga namanya advertising. Pengiklanan. Atau dia boleh tak nak cara macam tu, dia boleh pakai satu kotak besar, macam banner, and then dia lalu depan perempuan tu, orang tu available. Lalu depan je. Itu namanya iklan juga. Iklan bergerak. Ataupun dia pakai t-shirt, belakang dia tulis, I'm single and available. This is my number. Itu juga adalah iklan. Ataupun dekat gelas tu, you tahu stiker. My name is Azizan, I'm available. This is my number. Itu juga adalah iklan. You faham tak? Atau tempat meja yang dia duduk tu, dekat atas meja tu ada
Stiker tulis. My name is I'm looking for jodoh. Itu pun iklan. You faham ni? I nak bagi faham ni. Benda-benda proses ni. Okay, next. Cakap orang sebelah. Apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga ni best. You dekat majlis. Anda dekat majlis. Laki lah. Cerita lelaki lah. Contoh kan. Ini cerita lelaki senang. Contoh. You dekat majlis. Tiba-tiba datang satu perempuan. Datang satu perempuan dekat you. Dan cakap. Cik Nasir, saya dengar you ni ada bisnes. Kaya. You tak kenal dia? Berjaya. Saya impress. You tak kenal dia ni? Itu namanya brand positioning. Ataupun brand recognition. You faham Orang tak kenal you. You tak kenal orang. Orang datang dekat you yang cakap, I saw you somewhere. Or I baca buku you. Or I pernah dengar CD you. Or I pernah like Facebook you. Or I pernah baca blog you. Or I suka whatever. You pun tak kenal dia. Itu namanya brand recognition ataupun brand positioning. Mana power? Mana power? Tuan-tuan dan puan-puan, semua power. Semua power. Semua penting dalam bisnes, betul? At the end of the day, you nak apa? You nak pelanggan dan you dapat income. Betul-betul? Tapi daripada empat, of course yang paling power sekali metodologi dia, yang sangat akan menarik banyak bisnes yang lebih besar, of course adalah brand positioning atau recognition. Clear? Okay, cakap orang sebelah. I am industry millionaire. Okay. Last kali. This is the last one. Sorry, this is second last. Ini best. Dalam majlis yang sama, anda pergi dekat seorang perempuan. Anda pergi dah, anda tak kenal dia. Anda pergi dekat seorang perempuan. Anda cakap dengan dia, I'm very rich. I'm very rich, marry me now. And dia tengok you dan dia tampar. Itu namanya customer feedback. Okay, I'll give you the last one. You pergi kat perempuan ni, dia cakap dengan dia, I'm very rich, marry me. Lepas tu dia cakap apa? Well, let me introduce you to my husband. Itu namanya demand and supply. Yalah, maknanya ada demand, ada permintaan lah. Dan you kenalkan, ada dah. But it's demand and supply. Dalam bisnes ada demand and supply. Okay, so I think I got the last one. Before you say, maybe your wife, right? Okay. Yang last ni macam ni. Sebelum you nak cakap dengan perempuan ni, I'm very rich, marry me. You baru nak cakap ni, lelaki you baru nak cakap. You cakap dengan perempuan, I'm rich, marry me. Baru you nak cakap. Tiba-tiba datang isteri you. Itu namanya brand restriction. Tak faham, tak apa. Ni hal orang tua. Okay? So cakap orang sebelah saya juta industry. So boleh faham tak differentiation? So sama juga dengan building pelanggan. Bila you nak build pelanggan, you pilih sekarang. Bagi anda yang daripada semalam saya tengok, sibuk fikir, macam mana aku nak jual, you kena tukar. You kena start tukar. Cara you nak jual juga. Macam saya explain tadi. Semua method bagus. You jual direct bagus. Tapi jangan jual. Cadangan saya lepas ni stop selling. Siapa sudah marketing power dia tahulah. Saya bunuh siapa yang cakap saya menjual. Saya bunuh. Mungkin dalam mimpi pun tak apalah. Ada orang yang pernah mimpi saya datang. Yang main-main. Saya bunuh orang yang sibuk. Belilah, tolong belilah. Jangan jual. Kalau you nak buat direct marketing macam tu, you guna method namanya sharing. Apa method dia? Sharing. Dan terus cakap terus terang. Sorry, I tak jual. I just nak share je. Cuba ulang. I tak jual. I nak share je. Cuba ulang. I tak jual. I nak share je. That's very powerful ayat. Don't play.
Kalau you belajar pasal sales power, one of the thing benda yang saya selalu cakap adalah, jangan bagi orang rasa yang kita nak jual. So orang tak suka dijual something. You faham saya cakap? Tapi orang suka kalau kita share nilai sesuatu. Saya bagi contoh. Kalau kita cakap, anda nak tak jual, anda nak tak beli takaful? Nak beli? Terus tak nak. Terus betul, kejam. Tak nak. Satu, kenapa dia tak nak? Sebab you tanya nak tak. Seriously, kalau you super supreme, you dapat banyak advanced power punya DVD kan? You better watch. Apa yang I tanya ajar dalam tu? Never ask, you nak tak? Bila you bagi manusia pilihan nak tak, cakap orang sebelah, memang tak lah kan? Belakang faham? Bagus? Terima kasih. Never ask people nak tak. No, we did project for like so huge organisation. TMNet, kita buat project. Kita pergi rumah ke rumah, okay? Pergi rumah ke rumah, okay? Ketuk rumah orang. Ketuk rumah orang. Tak. Assalamualaikum. Lepas tu dia keluar. Sorry, kita tak cakap Assalamualaikum. Kita tahu Melayu Cina kadang-kadang. Dia ketuk tu, TM, Telekom. Lepas tu dia keluar. Waalaikumsalam. Bila lah aku lagi salam, aku cakap Telekom. Dia tu. Waalaikumsalam. Kan? Dia keluar. Memang dia cik pasal dia keluar. Itu, anda kena faham saya tengah cerita ni, sama dengan macam mana metodologi nak cerita Facebook dengan blog ni tadi. Cuma saya nak jadikan sebagai kemanusiawi. Semua orang sini manusia yang lebih senang faham kalau kemanusiaan. Masuk online ni dia macam dah tak nampak. Tapi sama je sebenarnya manusiawi dia. Okay, tapi saya bagi anda relate. Nanti saya explain. Satu lagi adalah, bila kita ketuk, lepas tu dia kata, mau jual lah? Halo uncle. Uncle nampak saya bawa apa mau jual? Saya daripada Telekom lah uncle. Si marah dia balik. Kita tengah buat customer service lah. You ada line, satu line ke dua line? Line rumah you, Telekom, satu line, dua line. Nampak satu line je, ke ada dua line? Satu saja. Dia jawab. Kalau dia jawab tu tanda-tanda sucinya hari Lebaran. Okay? Sama juga. Ini namanya engagement kalau dalam dunia online. Kenapa saya cerita pasal online? Anda ingat tak kita ada 6 pilar? Bila pertama adalah authoring. Authoring ni satu bab. Dia ada physical authoring, menulis buku, whatever. Tapi dia juga ada online authoring. Online authoring ni adalah melibatkan online presence kan? Facebook, blog. Ini cerita daripada pagi tadi semua benda ni. Kenapa saya nak touch benda ni? Minta maaf tuan-tuan dan puan. Mungkin asing bagi some people. But I'm telling you, inilah dunia sekarang yang paling besar market dia. Facebook saja you ada 12-13 juta makhluk manusia tuan-tuan. Siapa nak pelanggan dia manusia kat tangan? Gila tak nak? Betul? So you kena pandai skill normal dunia luar, you kena bawa masuk dalam dunia cyber, dunia online. So saya bagi you faham dia punya metodologi dia. Okay? So asking the right question, sharing the right thing. So sharing, never sell, sharing. Saya cakap dengan uncle, no, kita jangan kat sini buat customer service, jangan risau, kita tak jual apa-apa. Apa kita tengah buat? Kita tengah buat neutralize the customer. Cuba ulang. Neutralize the customer. Sama juga, contoh, katalah you sekarang jual produk, you katalah you buka gerai atau kedai jual produk. Katalah you jual, kita ambil burger contoh. Burger. Ini berlaku banyak dekat McDonald. Which kalau orang biasa yang jual burger pun guna, atau sesiapa pun guna, you akan dapat increase sales dia at least 20% a day. Apa dia? Asking question. Seperti, bang, abang satu, biasa orang beli 6. Sedap gila bang. Abang nak 6 ke 5? Nanti tak apalah adik, 2 cukup. Dia nak beli 1 je asal. Janganlah buat depan dia. You faham? Itu namanya upsell teknik. Apa dia? Upsell teknik. Saya buat model masa tu, kita pergi betul saya pun project manager, tapi saya buat juga. Semua nak melayan. Kita tengah pasang installation modem untuk semua rumah, upgrade TMNet broadband. Semua rumah kita bagi upgrade. Upgrade is free. Memang upgrade is free pun. You kena bayar monthly installment je lebih sikit, dia punya monthly fees. Seriously memang upgrade, saya tak tipu, memang betul. Upgrade memang free.
Ni kita tanya dia, you nak pasang rumah you modem ni 3 ke 4? Orang mana ada pasang banyak-banyak dia? Orang pasang 1 je kat rumah. Banyak sangat buat apa? 1 kat rumah, 1 lagi kat office. 1 lagi untuk bilik you. Tak payah 3 lah, 2 cukup. You faham tak? It's a very expensive skill kalau you boleh guna. Dan dalam Facebook, dalam bentuk Facebook, mungkin sebab kita tak bercakap mulut ke mulut. Sorry. Muka ke muka. Kita tak nampak. Tapi adakah sama kita berurusan dengan manusia? Berapa orang setuju kita berurusan dengan manusia? Kata say I? Yang manusia yang ada emosi. Betul? So, penting tak kita kena tahu macam mana nak handle tu? Penting atau tidak? Very important. That skill. Dan dengan skill itulah, bila kita bawa kepada dunia online, dan saya nak cerita daripada tadi sebenarnya, daripada mula kita start, kenapa saya tanya apa yang paling penting dalam bisnes adalah pelanggan, kan kita nak cari pelanggan. Kita nak build pelanggan. Dan kita bila build branding, kita bukan nak build kecil-kecil, kita nak build pelanggan follower yang ramai. So, bermula dengan, katalah you sekarang ni buat mi goreng, you meniaga makeup, you meniaga buat andaman, you meniaga kasut. Apa lagi meniaga yang ada dalam dewan ni? Besi. Apa saja produk yang you buat, doesn't matter now. Maksud saya adalah, you nak push benda tu, tapi yang you push nombor 1 ialah personal brand. Cuba ulang, personal brand. Kalau you company, you push that brand punya expertise. Company tu punya expertise punya brand. Tapi kalau you company tu individu, atau business you sendiri, atau you nak build brand expert you sendiri, push diri you punya brand as of number 1. That's my advice. Kalau you dah memang dah ada company yang established, you boleh fokus brand company tu. Kalau tidak, cara paling pantas nak build brand adalah build as human perspective punya brand. Cuba ulang, human perspective. Saya bagi bukti. Berapa orang kenal AirAsia? Orang kenal mana dulu? AirAsia ke Tony? Fikir betul-betul. Masa mula-mula AirAsia start, AirAsia dulu ke Tony dulu? You tak baca sejarah. You hanya kenal AirAsia kemudian. Siapa yang push dia? Tony. Tony yang propose. Masa tu AirAsia tak wujud pun nama tu. Dia yang wujud. Then dia fight for whatever things, license, whatever thing. Then AirAsia. Start keluar dan semua AirAsia dengan Tony. Sinonim, kembar. Betul? Hari ni, dia tak payah keluar pun sebagai Tony. Dia tak payah berada di depan pun di AirAsia. Betul-betul? In fact, dia dah leave AirAsia certain part of it, orang lain yang handle and in charge. Tapi AirAsia dah build on certain brand. A brand. Brand manusia. Lebih senang build brand dengan nama manusia daripada build brand tanpa manusia. Tak faham tak apa. Ini tapi kena faham. Itu cara paling cepat. Step dia adalah you build brand atas nama you, and then you mengundur bila brand tu dah naik, then you build company punya brand. Macam tak pernah observe je. Okay. Berapa orang perasan saya nak mengundur diri daripada dunia perniagaan? Itulah proses dia. I'm leaving. I'm stepping back. Sebab saya dah build brand tu. Saya dah build company tu. And then saya boleh build company, the Richwood brand. Akan insyaAllah continue. Akan build dia punya legacy. But it doesn't have to be me. Sebab I dah build lah. So I can step back slowly. Step back. Then the company being recognized pula as a core brand. Itu proses dia. I'm teaching you to build zero. Daripada zero sekarang. So whatever company yang you ada, whoever company yang you baru start ke, siapa yang nak baru start business, nama company itu penting. Ni dalam marketing baru kita cerita nama company, branding apa semua. Tapi saya nak tekankan dalam brand, celebrity, kita bagi contoh lain. Bagi saya nama pemilik Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama company kat Malaysia? Apa nama company yang Datuk yang rambut dia terbelah tengah-tengah tu? Apa nama dia? Apa nama company dia? Saya sebenarnya bukan tak tahu nama dia. Datuk Rosmi itu kawan saya. Masalahnya ialah orang akan lebih ingat dia daripada nama company dia. Betul? Barulah orang ingat ubat berak yang dia jual. Betul, itu memang dia cakap. Ini memang ubat berak untuk buang air.
Ya Allah, betul dia cakap, just make 5 tu. Tak, saya cakap ni, saya kredit kepada dia. Buat bisnes, buang air tu pun berjaya. Tanya orang sebelah, kau jual apa? Ubat berak pun laku. Betul tak? Tak, nothing. Bukan nak humiliate. I'm just saying. You kadang-kadang macam, aku nak jual ni, nak buat wisma, berak baru boleh laku. Dia meniaga tu, orang pun jarang tahu kat mana office dia. Office dia kat Kedah lah, saya tahu. Pembeli pun tak tahu kat mana pergi pernah office, pernah pergi kedai dia. Betul tak? Orang beli online. And dia buat something yang very good. Dia convert business dia jadi online. Dan benda tu banyak online. Sebab dia dah build that brand. Walaupun brand tu hari tu dia ambil filem tu semua. Tapi itu membantu brand dia sebenarnya. In another way. Apa orang faham perkataan CI? So if you ask me, if you want to build your brand, company you, business you sekarang, start daripada scratch, apakah brand terbaik? Apakah brand terbaik? Cakap orang sebelah, muka engkau. Cakap orang sebelah. Thank you. Tepuk tangan untuk muka orang tu. Kalau you comfortable, your face is your number one brand. That's why it's very important. You build on your face first. Nanti pelan-pelan you convert. Bila dah build muka you, then attach dengan company apa, slowly nanti you boleh adjust company ni pula benar brand. Sebab antara nama company dengan muka orang, mana satu orang cepat ingat? Orang, majority saya jumpa mana-mana, orang ada, dululah sekarang orang dah tahu nama. Dulu orang tak kenal, tak ingat pun muka saya. You ni yang tu. Tu Azman Astagfirullah. Azman nama aku. That's why kita buat exercise azizanosman.com. That's why kita buat campaign azizanosman.com. Nak letakkan dekat baju jersey, letak whatever. Sebab kita nak position nama tu. This is our final round before pump. I step back. Then boom, reshoot pula. Faham saya cakap? Ni strategi. I'm teaching you the strategy. So kalau you baru nak build business, or you dah ada business, kalau you rasa you nak tengok business you ni brand dia tu meledak dengan cepat, I would suggest kalau boleh, take yourself as the brand ambassador. If you are the owner of the company. You are the brand. Barulah datang pada cerita sekarang ni, yang kita nak cerita. Saya pernah dengar kata CI. Semua bisnes dimulakan mesti ada sebab. Baru sekarang kita nak masuk sekarang ni. The next step. Semua bisnes wujud mesti ada kenapa dia wujud. Okay? Ada orang buat bisnes sebab dia nampak ramai orang ada masalah dalam nak benda tu. Ada orang buat bisnes sebab dia ada masalah nak dapat benda tu. Contoh dia nak makan roti prata. Susah sangat roti prata sedap. Membaca bismillah dan yasin contoh. So dia buat keputusan, saya nak buat roti prata saya. Roti prata Jijan contoh. Then, bila dia buat roti prata tu, dia buat muka dia. Dan dia jual, dia promote. Sebab dia suka. Itu namanya datangnya passion. Sebab tu benda dia sendiri, faham? Lepas tu sampai satu masa benda tu jadi brand, dia pun tinggal. Tu yang nama kenapa ada company namanya KFC, Kentucky, ada McDonald, Toshiba. Toshiba tu nama siapa? Nama orang. Anda rasa nama Mitsubishi tu nama siapa? Nama orang. Anda rasa nama Toyota tu siapa nama dia? Anda rasa Ford tu nama siapa? Henry Ford. Proton je tak? Proton, neutron. Tak apalah, suka hatilah dia kan. Tak ada associate of brand tu tak ada. Nazar, nama siapa? Tan Sri Syed Nazaruddin. Kancil punya nama. See? Rusa punya nama. Rusa dah tak ada sekarang sebab kena tembak. My V. So, you faham tak? Branding ni penting sebenarnya. Orang lebih ingat nama manusia. Orang lebih senang relate dengan muka manusia. Jujur saya katakan, manusia suka berurusan dengan wajah manusia. Atau kalau online, dia rasa yang bercakap dengan dia tu manusia. Bukan robot, bukan automated boleh. Tapi mesti berbentuk macam feel yang human yang jawab. Saya pernah dengar cerita yang kata CI.
Dulu masa saya baru start, orang call office, handphone, nak cakap dengan saya, memang tak lah kan. Tapi saya rakam suara saya dekat main box. So, bila orang call, dan saya tak sempat nak jawab. Masa mula-mula saya rebuild saya punya business, saya start balik kosong, tak ada orang, saya seorang. So tak sempat nak jawab banyak phone. Masa saya keluar MHI sekali tu, call saya minggu tu, saya ingat dekat 7,000 lebih lah call. Seminggu. So saya tak mampu nak jawab. Saya minta tolong adik saya tolong jawab. Lepas tu kan, dah mampu susah sangat, saya rakam suara. Hai, saya Azizan. Orang tu je, saya nak cakap dengan awak lah. Sila rakamkan suara masa lepas ni. Tapi dia nak bercakap dengan mak. Dan ramai orang rakam. Saya ada masalah ni, saya ada masalah ni. Dalam voicemail aku. Itu menandakan manusia nak cakap dengan manusia. Boleh? Alright, so dah habis dah video yang anda tonton tadi. Saya percaya anda mesti banyak ataupun banyak benda yang anda dapat dalam sesi minggu yang ke-10 hari ini. Alright. Pasti anda tulis ada banyak benda, banyak yang anda dapat dalam video ni. Jangan lupa seperti biasa, sharekan anda punya perkongsian untuk assignment minggu ini di dalam grup Facebook kita. Apa yang anda faham ataupun apa yang anda tak faham pun anda boleh tuliskan untuk kita sama-sama discuss dan kongsi tentang apa yang anda belajar dalam minggu ni. Saya percaya orang yang betul-betul ada tindakan sahaja yang akan nampak impact dalam sesi pembelajaran dan dalam bisnes mereka. Saya nak ingatkan anda juga, saya nak ambil kesempatan untuk ingatkan anda tentang sales report. Kita dah 3 minggu dah belajar. So, minggu ni saya ingin ingatkan anda tentang sales report anda kena submit. Saya cadangkan anda sekiranya anda ada penurunan ataupun kenaikan ataupun statik je anda punya report. Saya cadangkan anda hantar saja. Sebab daripada situ kita boleh nampak ataupun kita boleh bantu anda apa yang anda hadapi dan cabaran yang anda lalui dalam perniagaan anda. Ada 2 benda yang saya ingin ingatkan. Yang pertama adalah tugasan anda untuk minggu yang ke-10. Yang kedua adalah tentang report sales yang anda kena submit kepada kita. Dan saya cadangkan sekiranya anda ada pertanyaan kepada Dr. Azizan, anda tanya tentang marketing saja. Jangan buang masa dan jangan memilih soalan yang salah dengan bertanya tentang lari topik ataupun bukan berkenaan dengan black magic ataupun marketing. Ambil pulang untuk anda submit report anda pada minggu ini dan saya ingin mengucapkan anda semoga sentiasa sukses dalam perniagaan anda dan apa yang anda buat. Jumpa kami lagi minggu depan untuk modul lain. Saya ucapkan anda kaya dan berjaya. Assalamualaikum.